Kita bersama pagi ini, Alhamdulillah, kita telah pun berkesempatan untuk bersama dengan Yang Mulia Puan Dayang Rosalini binti Haji Selamat. Kita akan bersama dalam segmen wawancara virtual memperkatakan berkenaan dengan inovasi dalam pengajaran bahasa Melayu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Cigo pada pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum itu kami tim Merampai Pagi ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat Cikgu Dayang Rosalini binti Haji Selamat dan pagi ini inovasi dalam pengajaran bahasa Melayu. Banyak sebenarnya ni yang akan dikongsikan bersama dengan penonton-penonton kita ni, Mahira. Ya, Alhamdulillah. Jadi seperti yang kita ketahui juga Yang Mulia Cikgu Dayang Rosalini adalah merupakan salah seorang daripada penerima anugerah Guru Cemerlang tahun 2019 Dan mungkin boleh diceritakan secara ringkas ni Cikgu, berkongsi pengalaman kerjaya sebagai seorang pendidik dan juga siapa sebetulnya ni sebagai inspirasi Cikgu sehingga terpilih sebagai Guru Cemerlang tahun 2019. Silakan Cikgu. Baiklah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penyampai rancangan Merampai Pagi dan tim-tim, diucapkan juga terima kasih atas ucapan dan ingatan terhadap sambutan Hari Guru, dan saya juga merakamkan ucapan setinggi-tingginya penghargaan kepada guru-guru yang berkhidmat ataupun yang sudah bersara. Tanpa mereka kita tidak akan berada di sini. Selama Hari Guru, kepada tenaga pengajar, guru-guru yang telah bersara, dan semoga mereka diberkati Allah. Tabarakallah. Okey, saya akan menceritakan secara ringkas perjalanan hidup sebagai seorang pendidik. Saya bermula daripada latihan mengajar di salah sebuah sekolah pada ketika itu, di Sekolah Menengah Berakas. Kemudian beralih kepada Sekolah Penyiaran Puteri Ajar Masnah. Ketika itu latihan mengajar agak, kata orang, begitu tegas di sana. Diajarkan bagaimana menjadi seorang pendidik, diperlengkapkan diri. Kemudian dari sanalah timbul passion kita tu, minat kita mengajar dalam dunia pendidikan ini. Dari Sekolah Menengah Berakas itu kita melihat bagaimana peringkat-peringkat pelajarannya. Di sana Sekolah Menengah Berakas pada ketika itu sudah ada percampuran antara gender lelaki dan perempuan. Manakala cabaran di Sekolah Menengah Puteri Masnah mengajar gender yang sejenis saja, iaitu wanita, perempuan. Jadi dari sana timbul minat mengajar sehinggalah melihat adanya keseronokan. Melihat pelajar daripada tidak tahu kepada tahu. Kemudian penempatan pertama saya bertugas iaitu di Sekolah Menengah Saidina Abu Bakar. Dan sekarang ini saya ditempatkan mengajar di Sekolah Menengah Masnah. Dan di Sekolah Menengah Saidina Abu Bakar itulah bermulanya saya mendalami ilmu dan bidang pendidikannya. Di sanalah bermulanya yang kata orang kena asuh, kena cambah. Kemudian 5 tahun pertama berada dalam dunia pendidikan ini, inilah yang menjadi fokus kita. Fokus dan budaya kerja kita. Ada orang yang sibuk fokus kepada macam-macam yang dicubanya. Sedangkan kita ini guru ini perlu menjadi orang mahir dalam sesuatu bidang. Sepatutnya kita ni jangan terlalu sibuk dalam mengejar banyak benda. Jadi kita harus mendalami ilmu yang kita ada tu untuk dipersiapkan, untuk memperlengkapkan diri kita. 5 tahun pertama ni bukan satu permainan, kata orang, bidang untuk mencuba-cuba. Kita haruslah fokus dan serius dalam kerjaya tersebut. Ia penentu di mana minat kita ni, penentu masa depan kita ni, penentu arah tuju kita ni sebagai seorang pendidik. Dan
5 tahun itulah yang akan menjadi budaya kerja kita ni, menjadi kualiti kerja. Sebenarnya kejayaan semasa tempoh itu adalah bukan kejayaan saya sendiri ya. Ianya merupakan kejayaan bersama. Saya dididik dalam persekitaran yang agak positif ketika itu, sangat baik dan sangat membantu. Rakan-rakan kerja, bahagian pentadbiran, sokongan kolaborasi ya, daripada pengetua, mantan-mantan pengetua. Mungkin pengetua-pengetua saya ini adalah insan-insan yang cemerlang juga. Kalau diperhatikan, kalau tidak menjadi apa saya sebut sebagai kenangan, ingatan dan penghargaan kepada pengetua-pengetua ini, macam contoh Cikgu Haji Kamla, Cikgu Haji Mariam, Cikgu Haji Japri, Cikgu Haji Norben. Mereka ini banyak membantu untuk menjadikan seorang pendidik disebabkan mereka mempunyai potensi pengetua yang dikira cemerlang juga, yang kata orang mendidik Ketani menjadi seorang pendidik yang memang berkualiti. Dan di sana mereka ini pengetua dan mantan-mantan pengetua ini mendidik Ketani menjadi orang yang bersemangat, tidak melemahkan, tidak menjatuhkan, malah membangun dan mengasuh kita menjadi seorang guru yang dipelengkapkan dengan ilmu-ilmu. Kemudian kejayaan itu adalah rakan guru, rakan sekerja. Ini yang penting. Dalam environment ataupun persekitaran kita perlu ada rakan yang memberi sokongan, rakan yang memberi kita kerjasama. Serta pelajar memainkan peranan penting di tempat kita bekerja, kerana mereka adalah orang yang akan kita didik, yang akan kita jadikan sebagai aset dan untuk membangun negara. Sebenarnya ramai guru yang luar biasa. Dari seorang insan biasa, mereka adalah guru yang terpilih luar biasa dan ramai yang berkualiti serta berpotensi sepanjang pengalaman saya menjadi seorang guru. Jadi dalam abad ke-21 ini sebenarnya gabungan teknologi digital ataupun platform atau pasca baru dalam kehidupan kita ini memainkan peranan penting. Jadi sebagai seorang guru, secara ringkasnya perjalanan hidup kita haruslah mengikut perkembangan zaman, mengikut perkembangan apa yang kita lalui kehidupan kita harian, dan kita perlu jangan mudah mengalah. Kita perlu belajar lagi belajar menambah ilmu. Kemudian insan yang menjadi inspirasi kita adalah sebenarnya bagi saya adalah Nabi Muhammad sebagai seorang pendidik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda adalah role model pendidik yang unggul dan diteladannya, kerana di dalam didikan beliau, di dalam didikan baginda ada ketenangan dalam berbicara, menerapkan pembelajaran berpusatkan pelajar, baginda mahu dikritik, menerima pendapat, kemudian memiliki kesabaran. Artinya potensi menjadi guru berkualiti itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin mengambil sedikit contoh terbaik yang saya teladani juga selain daripada inspirasi saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah kedua ibu bapa. Kedua ibu bapa kita adalah role model yang terbaik di dunia. Mereka yang mencorak Ketani sehingga siapa Ketani hari ini. Jadi dua-dua insan, maksud saya ketiga ni adalah merupakan orang yang memainkan peranan penting dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang pendidik. Ya, baik. Dan okey. Ya, baginda Rasulullah SAW adalah menjadi role model di Mahirah dan alhamdulillah baginda lah antara contoh dan juga panduan yang sewajarnya kita ni ikuti Dalam dunia profesion perguruan ini puan mungkin boleh memberikan sedikit pendapat cikgu lah mengenai dan ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi seorang guru yang berkualiti ini. Okey, bagi saya, pandangan saya tidak menetapkan beberapa banyak ciri guru yang berkualiti ini. Guru yang berkualiti ini hanya yang tahu perjalanan dan penilaian adalah kita sebagai pendidik. Kualiti itu kita yang mewujudkan, kita yang mencampahkan, kita yang
menjadikan ia satu kekuatan kepada diri kita sebenarnya. Bagi saya, pandangan saya, menjadi seorang guru berkualiti ini kita melihat kepada beberapa aspek, iaitu kepribadian. Kepribadian dia meliputi nilai pendiri yang positif, sentiasa bertimbang rasa, bertanggungjawab kan. Kadang-kadang bersedia dalam kata orang fizikal, mentally, kemudian lebih bersifat terbuka, lebih ihsan, simpati di dalam perbuatan, kemudian mempunyai pengetahuan dan kemahiran. Ini penting. Kita ni harus mengamalkan budaya ilmu itu dalam pengajaran. Kemudian kita ni boleh menjadi orang yang boleh menyelesaikan masalah dalam pengajaran kita ni dan boleh memberikan jalan keluar kepada pelajar. Perlu ada kebijaksanaan dalam membuat keputusan yang rasional dan berkemahiran itu kita haruslah menjadi sebagai pakar rujuk. Pakar rujuk ini dunia pelajar itu adalah kita. Kalau di dalam kelas, kitalah yang memegang kamus ilmu tersebut. Jadi kita haruslah menjadi pakar di dalam bidang yang kita kuasai. Ya. Kemudian selain daripada itu, menguasai kemahiran berkomunikasi. Dan ia adalah salah satu senjata yang paling penting di dalam kelas, dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Komunikasi itu perlu, komunikasi dua hala. Dia boleh, kita boleh berinteraksi dan merintis usaha itu dengan memelihara hubungan mesra antara pelajar, antara guru-guru, antara rakan sekerja dan sebagainya. Kemudian menghormati ahli masyarakat yang ada di keliling kita. Kemudian memiliki potensi tinggi, selalu memberi sumbangan, tidak lokek ilmu, selalu bersama rakan sekerja, muzakarah, melakukan perbincangan, ada kongsi sama, memberikan aktiviti-aktiviti bermakna dalam bidang profesional, seminar, bengkel. Kemudian sentiasa berusaha meningkatkan ilmu itu, sentiasa mahu belajar. Walaupun kita ni menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang pakar ni kita ni harus mendalami ilmu yang kita ajar. Selain daripada ilmu yang kita ajar, kita timbal lagi ilmu dari luar. Ia amat berguna kerana bila berada di dalam sebuah kelas, guru itu adalah gambaran yang besar kepada pelajar. Dan seorang guru itu perlu, apa tu? Luar biasa sekali ya. Banyak kualiti-kualiti yang perlu ada pada pribadi ataupun personality seorang guru ini ya. Lebih-lebih lagi untuk menjadi seorang guru yang berperanan ya untuk mendidik anak bangsa kita ni untuk terus menjadi seorang yang berjaya ya. Masa sangat mencemburu. Kalau kita melihat secara keseluruhannya, saya menyatakan bahawa kualiti guru itu bukan terletak kepada aspek-aspek yang besar tadi. Ianya adalah terletak kepada berapa besar manfaat kita berikan kepada orang lain. Kita memberikan manfaat kepada orang lain, berguna kepada kehadiran kita itu berguna kepada orang lain, mendapat keberkatan bagi orang-orang lain. Jadi itu yang kualiti yang sebenar. Bila kita dapat memberikan atau berkongsikan manfaat tersebut, maka itu adalah kualiti yang kita perlukan dalam diri seorang guru. Iya, Mahirah ya. Macam mana kita ni dapat menyumbang ya kepada masyarakat, berguna kepada mereka, itu adalah antara kualiti yang penting bagi seorang guru ni, Mahirah. Betul sekali. Jadi nampaknya masa kita mencemburui kita ni, jadi apakah pesanan dan juga nasihat cikgu dalam lebih kurang 1 minit, cikgu? Silakan. Saranan saya kepada guru-guru yang ada di negara Brunei Darussalam dan khususnya kepada rakan-rakan seperjuangan saya, saranan saya, guru adalah insan yang diberkati dengan ilmu, sentiasa dirahmati dengan kenikmatan yang luar biasa, dan ianya menjadi amal jariah yang tidak akan putus-putus. Jadi saranan saya, jadikan kerjaya guru ini bukan sekadar mengajar sahaja, tapi satu kerja yang mulia dan satu amal ibadah dengan memiliki kepribadian. Dan jadilah guru yang bukan sekadar mengajar,
kita mengajar mahu pelajar menjadi pandai, faham dan berjaya menjadi seorang insan yang berguna, dan sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu pendidikan, ilmu agama, insya-Allah pasti akan berjaya. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di negara Brunei Darussalam ini. Semoga semua guru diberkati Allah dan dilindungi dalam kita menghadapi penularan wabak COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Cikgu Dayang Rosalini binti Haji Selamat. Itu merupakan penerimaan anugerah ya Guru Cemerlang tahun 2019 dengan perkongsian amalan terbaik yang telah dikongsikan tadi. Sayangnya masa sangat singkat untuk kita bersama. InsyaAllah kita akan mengupas lagi berkenaan dengan perkongsian daripada Cikgu. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Apa pun kita ucapkan selamat Hari Guru kepada Cikgu Rosalini. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi